Assalamualaikum. Betul ke Ustaz? Ni ayat ada je. Rekod dah. Okey, buka muka surat 30 kot. 30. Kita ulang sikit, lepas tu kita masuk tajuk baru. Okey, kita ulang sikit yang minggu lepas. Minggu lepas kita belajar apa? Kita belajar tajuk yang berkaitan dengan malu. Apa itu malu? Ustaz baca yang ni, Ustaz baca secara laju lah sebab kita dah belajar minggu lepas, jadinya hari ni kita ulang sahaja. Ulang untuk kamu ulang gaji lah. Okey, Ustaz baca ialah malu tu apa? Malu ialah menahan diri daripada memperkatakan sesuatu yang keji. Tu kita malu lah tu. Dan menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan dosa lagi hina. Yang tu adalah dimaksudkan dengan malu. Malu ni bukan tak pakai baju, bukan tak pakai baju saja. Yang tu malu ni termasuk daripada kita punya dalaman, luaran dan juga perbuatan kita. Dia merangkumi ataupun meliputi semua perkara ini yang berkaitan dengan diri kita lah. Tak kisahlah kita punya hati kita rasa malu ke tak, kita punya luaran kita rasa malu ke tak, kita punya perbuatan kita rasa malu ke tak. Yang tu adalah yang dimasukkan dengan malu. Dia kalau dalam segi Islami, dalam segi Islam, malu ni apa? Menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan dosa. Sebab apa? Dosa tu kan benda yang Allah tak suka kan, jadinya ia benda yang hina. Jadinya malu ni kita katakan sebagai benteng daripada kita melakukan dosa-dosa yang hina itu. Dan itu adalah dimasukkan dengan malu. Okey, kita tengok bahagian malu. Malu ni mempunyai 3 bahagian. Kita kata minggu lepas lah. Malu yang pertama, malu kepada Allah. Malu kedua, malu kepada manusia. Malu yang ketiga, malu kepada diri. Oi, cuba batuk tu. Malu kepada Allah, malu kepada manusia dan malu kepada diri sendiri. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan malu kepada Allah, macam mana? Menjunjung. Malu kepada Allah ni apa? Menjunjung perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Macam itulah malu kita kepada Allah sebab apa? Sebab Tuhan yang menciptakan kita. Jadinya sebagai hamba dia, kita kena menjunjung. Menjunjung ni dengan apa? Melakukan, melaksanakan, membuat perintah Allah dan meninggalkan larangannya, larangan Allah lah. Yang tu dimaksudkan dengan malu kepada manusia. Suara Ustaz jelas ke? Jelas ke suara? Jelas. Okey. Okey, tengok. Malu yang tu malu kepada Allah. Kita tengok malu kepada manusia pula macam mana? Malu kepada manusia tidak menyakiti sesama manusia. Sebab apa? Kita tengok balik pengertian dia apa? Menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan dosa. Dosa ia dengan tidak menyakiti sesama manusia. Tak kisahlah menyakiti dari segi fizikal, melalui badan ke, ataupun melalui mulut, ataupun melalui perbuatan kita. Benda-benda itu tak boleh. Sebab apa? Yang tu kita merupakan pengertian malu kepada manusia. Yang kedua, tidak mengumpat sesama manusia. Ini jelas salah satu sifat tak malu lah. Siapa yang mengumpat kawan-kawan, mengumpat orang tak kenal tu, merupakan ada sifat tak malu. Dan yang terakhir, berkelakuan sopan. Malu ni kalau kamu nak ada rasa malu ni, yang pertama sekali kena apa? Ni, menjunjung perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bila kamu dah sempurna yang ni, maka malu kepada manusia ataupun malu kepada diri, kamu akan dapat. Sebab apa? Dengan kita melakukan perintah Allah, maka Allah akan menjaga kita dari segi
dari segi macam-macam lah. Dari segi perbuatan kita, dari segi percakapan kita, sebab apa kita dah tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Ustaz kata apa sebelum ni? Ingat, orang yang paling banyak masuk syurga apa? Adalah orang yang beradab. Bukan orang berilmu. Tapi ingat kan, orang yang paling banyak masuk syurga adalah orang yang beradab. Betul? Tiap-tiap orang beradab itu, tiap-tiap orang, kamu dengar, tiap-tiap orang beradab itu berilmu. Tapi bukan tiap-tiap orang ilmu itu beradab. Faham tak? Faham tak? Betul. Faham. Dia nak kata orang yang beradab ini sentiasa ataupun mempunyai ilmu. Tetapi orang kadang-kadang orang yang mempunyai ilmu ini tidak beradab. Banyak kan kita jumpa sekarang kan. Sebab tu saya kata apa? Orang yang paling banyak masuk syurga adalah orang yang beradab. Malu ni merupakan salah satu adab lah, berkelakuan sopan, tidak menyakiti manusia. Ini adalah adab-adab yang perlu kita praktikkan ataupun yang perlu kita buat. Yang terakhir, malu kepada diri sendiri, tidak melakukan perkara yang dilarang agama. Tidak melakukan perkara yang dilarang agama lah kita katakan. Tak boleh buat curi ke, tak kisahlah apa pun benda yang dosa tu, tak boleh buat. Sebab apa? Kalau kita buat benda tu, maksud kata kita ni tak malu kepada diri sendiri. Yang kedua, menjaga maruah diri. Dan yang terakhir, mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah bahagian malu. Ada 3, malu kepada Allah, malu kepada manusia dan malu kepada diri sendiri. Okey. Ni ingat yang baru masuk, yang ni tajuk minggu lepas. Ustaz ulang je. Saya tak sehari kita akan masuk tajuk baru. Okey, yang seterusnya. Ni dalil. Ini dalil daripada sifat malu. Daripada Abdullah bin Umar Rasulullah SAW. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Okey, fadilat ni biasa-biasa dah. Diredai oleh Allah, disukai oleh bapa, dapat menjaga kesopanan dan percakapan dalam pergaulan seharian, sentiasa mendapat petunjuk ke arah kebaikan. Itu antara kelebihan kita bersifat malu. Kalau kita tengok akibat pula, akibat ataupun balasan kita katakan, akibat ataupun balasan tidak bersifat malu. Dimurkai oleh Allah dan Rasul, dibenci bapa guru dan rakan, melakukan perkara yang dilarang oleh syarak, hilang nilai kesopanan baik budi, tidak akan dihormati oleh masyarakat. Okey, yang ni kita punya tajuk untuk minggu lepas. Jadi hari ini kita akan masuk tajuk baru dan tajuk yang terakhir untuk buku akhlak tahun 3. Lepas ni kita akan ulang tajuk dan kita akan tunggu untuk buat latihan. Okey, tajuk yang terakhir kita iaitu pemaaf. Apakah yang dimaksudkan dengan pemaaf itu sendiri? Ya Allah, Ahmad Darwish. Mai. Conteng kuat, conteng banyak sikit. Tak cukup tu conteng. Ahmad Darwish conteng satu ni. Satu papan hitam ni. Okey. Yang dimaksudkan dengan pengertian pemaaf tu, pemaaf, apakah yang dimaksudkan dengan pemaaf? Pemaaf ialah memberi kemaafan. Ingat, pemaaf ialah memberi kemaafan dengan hati yang ikhlas terhadap kesalahan orang lain. Apakah yang dimaksudkan pemaaf tu? Pemaaf ialah memberi kemaafan, memberi keampunan dengan hati yang ikhlas. Maksud hati ikhlas macam mana? Hati yang tenang, tanpa ada keraguan, tanpa ada dendam. Yang tu maksudnya ikhlas terhadap kesalahan orang lain. Tak kisahlah kesalahan besar ke, kesalahan kecil ke, kesalahan sederhana ke, yang dimaksudkan dengan sifat pemaaf tu adalah kalau kamu perasan benda-benda yang kita belajar ni, contoh sifat malu, apa lagi? Sifat malu, menepati janji, yang ni adalah semua berkait rapat ya. Berkait rapat dalam untuk menjunjung perintah Allah.
Itu semua ni benda-benda yang beradab, kita katakan benda-benda yang untuk bahagian daripada adab ataupun bahagian daripada adab sopan itu sendiri. Contoh, menepati janji termasuk dalam adab, sifat malu termasuk dalam adab. Dan sekarang kita belajar ni pemaaf, ini merupakan adalah adab. Okey, memberi kemaafan dengan hati yang ikhlas tanpa ada rasa dendam ataupun rasa bersalah ataupun rasa ragu-ragu terhadap kesalahan orang lain. Itu dimasukkan dengan sifat pemaaf. Kita tengok dalil pula. Dalil ni Ustaz kata apa? Dalil ni adalah bukti mengatakan kenapa kita perlu bersifat dengan melakukan perlu ada sifat pemaaf. Ni kenapa? Orang tanya tu kenapa kita kena ada sifat pemaaf? Kerana apa? Allah telah berfirman kan. Jadi ni daripada dalil Al-Quran lah. Wa an taf'alu wa an nasab taf'alu wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan perbuatan kamu ta'fu ni bermaaf-maafan itu aqrabu maksudnya lebih hampir kepada takwa. Nampak? Ini adalah dalil yang mengatakan kenapa kita perlu bersifat dengan pemaaf. Dalil ini sudah cukup sebagai kita sebagai orang Islam untuk kita menerima ataupun mempraktikan sifat pemaaf itu sendiri yang ada pada kita. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Surah Al-Baqarah ayat 237. Okey, ini dari hadis, ini daripada Al-Quran. Tengok daripada hadis pula. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Nampak? Ma zada, tidaklah Allah menambah kepada seseorang hamba yang pemaaf melainkan ia beroleh kemuliaan. Bila mana kata Allah bagi kemuliaan kita, maka kita punya perakhiran kita apa? Syurga lah jawapan dia. Yang itulah kita nak sekali kan. Bila mana kita ada sifat pemaaf ni, Allah akan beri kita kemuliaan. Kemuliaan termasuklah di dunia dan di akhirat. Bila kita beroleh kemuliaan, maka kita punya akhirat kita insya-Allah syurga. Yang itulah kita, ini riwayat Imam Muslim. Okey, kita tengok fadilat pemaaf ataupun kelebihan kita bersifat dengan pemaaf. Diredai oleh Allah dan Rasul, disukai oleh ibu bapa, guru dan rakan. Nampak? Disukai ibu dan rakan, mengeratkan silaturahim, jiwa akan menjadi tenang, dapat menghindarkan diri daripada pergaduhan, segala pergaduhan lah. Pergaduhan termasuklah macam-macam, pergaduhan dari segi mulut ke, pergaduhan daripada fizikal ke, pergaduhan daripada macam-macam lah. Bukan setakat pergaduhan melalui fizikal. Fizikal tu maksud kita katakan tumbuk-tumbuk, tu fizikal, menggunakan badan kita. Kalau menggunakan oral, menggunakan mulut, macam mengumpat, mengutuk, yang tu adalah melalui mulut. Jadi tak kisahlah dari bagi mulut ke badan ke, jadi dapat menghindarkan pergaduhan. Okey, yang seterusnya, akibat ataupun keburukan kita tidak bersifat pemaaf, ataupun kesan daripada kita tidak bersifat pemaaf. Maksudnya macam itulah akibat ni, keburukan, dimurkai oleh Allah dan Rasul. Sudah semestinya tidak disukai ibu bapa, guru dan rakan. Okay. Hidup sentiasa dalam kegelisahan. Jiwa akan menjadi tidak tenteram, boleh menimbulkan pergaduhan. Ini adalah sebab-sebab antara punya kesan-kesan jika kita tidak ataupun
melaksanakan ataupun tidak bersifat dengan pemaaf. Kita tengok. Ini adalah contoh kisah ataupun kisah Nabi Muhammad. Kisah lah, kita katakan kisah daripada Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang pemaaf. Okey, saya baca dari atas ni. Nabi Muhammad SAW keluar berdakwah ke Taif. Taif sekarang nama apa? Madinah. Itu Yathrib. Taif lupa nama apa. Yathrib, Madinah. Taif ketika Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya keluar berdakwah ke Taif, mereka telah diberi layanan yang buruk dan kejam. Penduduk Taif telah melontar batu pada Rasulullah SAW dan pengikutnya. Akibat lontaran batu ni, akibat lontaran batu tersebut, Rasulullah telah mendapat luka dan berdarah. Namun Rasulullah tetap berlapang dada dan memaafkan perbuatan penduduk Taif itu. Padahal sebenarnya baginda Rasulullah SAW boleh memohon kepada Allah supaya menghukum orang yang menzalimi baginda. Rasulullah mempunyai sifat pemaaf yang tinggi dan sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Ini antara salah satu kisah daripada Nabi Muhammad yang kata Nabi Muhammad menjadi seorang yang pemaaf. Dia ada satu kisah Nabi Muhammad, banyak lagi kisah ni. Antara salah satu contoh dalam kisah apa, yang perempuan tua kafir tu, dia selalu selalu baling tahi kat Nabi, selalu baling batu tu tahi kat Nabi. Nabi dia seorang yang buta, tapi dia selalu baling batu ataupun baling tahi lah kat Nabi. Jadinya suatu hari tu Nabi akan selalu pergi untuk bagi makan dekat perempuan tua kafir itu. Itu ada merupakan sifat antara contoh sifat pemaaf. Dia banyak sifat pemaaf yang kat Nabi ni. Banyak sangat kisah-kisah. Ini antara salah satu daripada kisah menunjukkan bahawa Nabi Muhammad itu ialah seorang yang pemaaf. Dia banyak kisah. Contoh apa lagi ya? Contohnya kamu kenal contohnya ni lah kisah Nabi Muhammad ni. Dia berdakwah ke Taif. Dia punya penduduk Taif tu melontar batu, melayan Nabi dan sahabat Nabi dengan layanan yang kejam. Macam-macam lah kan. Jadinya Nabi Muhammad memaafkan semua penduduk Taif tanpa meminta doa supaya Allah menghukum mereka. Walaupun kita tahu kalau Nabi minta doa, maka Allah akan makbulkan serta-merta. Tapi Nabi tidak meminta. Okey. Yang terakhir. Jom. Okey. Tengok kamu macam ni. Tahukah kamu Allah dan Rasul suka kepada orang yang pemaaf dan benci kepada sifat dendam. Ini antara contoh kita menguatkan kita punya ni lah. Kita punya sifat pemaaf tu. Nabi dan Allah dan Rasul suka kepada orang yang pemaaf dan benci kepada sifat dendam. Dendam ni tahu apa? Kita macam contoh. Contoh nak kita siapa? Contoh, Khalis ambil pensel Iman Muhammad. Tapi Imam Muhammad macam mana nak tak contoh apa nak pergi? Dendam lah, sifat dendam ni macam tak suka dekat dia kan. Disimpan dalam hati sifat dendam ni. Dengan kita kena ada sifat memaafkan sahabat kawan-kawan kita. Tak kisahlah dia buat apa pun. Kalau kita nak bandingkan dengan Nabi kena baling macam-macam, Nabi kena buat macam-macam, orang kafir buat macam-macam, kita boleh ke buat macam tu? Jadinya kita cuba
bagaimana mempraktikkan berdasarkan daripada kisah-kisah Nabi yang terjadi. Okey. Wallahu a'lam. Maka berakhirlah kita punya buku akhlak tahun 3. Jadinya lepas ni kita akan ulang balik tajuk 1. Tajuk apa 1? Supaya kamu ingat apa yang kita baca. Tak apa ulang-ulang, tak apa. Lepas tu kita akan buat latihan sama-sama nanti. Contoh, okey, jadinya latihan kamu cuba buka buku latihan purple tu, pink tu, akhlak tu. Itu muka surat 30 dan 31 kan. Hari ni cari sifat pemaaf. Okey, muka surat 35. Muka surat 35 dan 36 latihan kamu. Muka surat 35 dan 36. Itu nak 35 saja. 35 macam sikit sangatlah. 36 sekali lah. Tengok Ustaz baca Okey. Buka muka surat 35, Ustaz baca. Dia suruh lengkapkan pengertian pemaaf. Pengertian pemaaf tu. Kalau kamu perasan muka surat tu, ni jawapan dia. Pemaaf, pengertian tu. Nampak? Kamu buka buku latihan kamu muka surat 35, buku teks buka muka surat 37. Ada jawapan dia. Tulis balik je. Senang kan? Okey, muka surat 36 pula disuruh tulis betul atau salah pada pernyataan di bawah. Nombor 1, bermasam muka dengan rakan. Betul ke salah? Salah. Kamu buat sendirilah tu, Ustaz baca. Nombor 2, suka bergaduh dengan kawan. Betul atau salah? Nanti kamu jawablah, betul atau salah. Nombor 3, pemaaf adalah sifat yang mulia. Betul atau salah? Nombor 4, memaafkan dapat menenangkan jiwa. Nombor 5, tidak memaafkan kesalahan rakan. Betul atau salah? Tulis betul atau salah tu. Ejaan kat atas tu. Kalau kamu masak ada tulis betul dalam kurungan tu. Betul atau salah. Tulis macam tu je. Nombor 6, Allah mengampunkan dosa hamba-Nya yang bertaubat. Nombor 7, memberi kemaafan dengan hati yang ikhlas tanpa ada perasaan dendam. Tu nombor 7. Betul atau salah? Nombor 8, Rasulullah SAW seorang yang bersifat dengan pemaaf. Okey. Jadinya latihan muka surat tu sahaja. Muka surat 35 dan 36. Ingat semua. Ustaz beritahu kali ya. Latihan muka surat 35 dan 36. Buku latihan. Buku teks muka surat 37 sampai habis. Cari jawapan semua dalam tu. Okey, wallahu a'lam bishawab. Loh. Rafael baru masuk. Ni Kita masih lama. ni siapa dah ayat ni? Hanan. Okey. Ingat latihan muka surat berapa tadi? 35 dan 36. Farisha tulis tak Farisha? Muka surat 35 dan 36. Lepas tu buku teks muka surat 37. Iman Muhammad, Hanan, Uwais, Marisa, Iman Rafael, Hafi Haris, Ahmad Darwish, Omar, Raza, Maryam, Ifah, Akilah, Zikri, Farisha, Isya, Damia. Auni tak masuk ke Mualim? Siapa? Auni. Ni tak masuk. Dah. Esok buat. Tak payah buat malam ni. Esok buat. Saya nak tahu. Okey. Okey, baca doa. Apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Kita kerja game macam mana? Terima kasih Muallim. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay.